Apa sebenarnya yang sedang berlaku ini? Di lobi ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, seorang penatua bertongkat menjerit sambil menggenggam telefon bimbitnya dengan tangan yang gemetar. Suasana di situ serta-merta menjadi sunyi dan pandangan orang sekeliling tertumpu kepadanya. Kumpulan ini memiliki aset purata bernilai 2.5 bilion yuan China. Mereka adalah golongan penatua yang berdiri di puncak kekayaan Beijing yang telah memaksa perjalanan ke Malaysia walaupun ditentang hebat oleh keluarga mereka. Mereka diberitahu bahawa ini adalah negara Asia Tenggara yang berbahaya, namun hanya 5 minit selepas menjejakkan kaki di tanah Malaysia, mengapa lapangan terbang itu diselubungi suasana yang menggemparkan dan mengapa mereka terpaksa membuat panggilan kecemasan kepada keluarga mereka di China sejurus selepas tiba. Ini adalah rekod yang mengejutkan dan menyentuh hati tentang 18 orang warga emas yang telah menjalani kehidupan di dunia tertutup. Namun pandangan hidup mereka berubah sepenuhnya apabila terkena sihir kehidupan seharian di Malaysia. Kebenaran di sebalik kekecohan di lapangan terbang yang menjadi perhatian dunia itu kini akan didedahkan. Sebab mengapa dunia terkejut dengan situasi di KLIA di mana golongan warga emas super kaya China beralih daripada ketakutan kepada kekaguman hanya dalam masa 5 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, kini golongan atasan Beijing sedang gempar. Datuk tempat itu berbahaya. Cucu mereka cuba menghalang dengan bersungguh-sungguh tetapi sia-sia. 18 orang warga emas yang merupakan golongan terkaya di China secara tiba-tiba memaksa perjalanan ke Malaysia. Aset purata mereka melebihi 2.5 bilion yuan dan purata umur mereka adalah 75 tahun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah keluar dari Beijing sejak lahir. Keluarga mereka menentang keras. Mengapa anda mahu pergi ke negara Asia Tenggara yang jauh sebegitu? Namun, tekad mereka sangat keras. Kemudian di lobi ketibaan KLIA, 18 orang warga emas itu serentak menghentikan langkah mereka. Mereka kehilangan kata-kata melihat pemandangan di hadapan mata. Apa ini apa yang sedang berlaku? Sebentar kemudian mereka mengeluarkan telefon bimbit masing-masing. Mereka mula membuat panggilan kecemasan kepada keluarga di China. Oi, saya sedang melihat pemandangan yang tidak masuk akal sekarang. Anakku, ayah akan ambil gambar dan hantar. Kalau tak tengok sendiri, kamu pasti tak percaya. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah minggu yang mengejutkan yang direkodkan secara langsung oleh pakar pelancongan dari China, Cik Li Wei. Mari kita dengar sekarang. Sebelum kita bermula, sila tekan butang langgan subscribe dan tanda suka like kerana ia memberi kekuatan besar untuk memperkenalkan kisah-kisah hebat tentang Malaysia. Hello, saya Li Wei yang telah bekerja sebagai pakar pelancongan mewah di Beijing, China selama 20 tahun. Baru-baru ini saya mengalami pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan dalam hidup saya. Ia adalah perjalanan istimewa membawa 18 orang warga emas super kaya China ke Malaysia. Purata umur mereka adalah 75 tahun dan kebanyakan mereka tidak pernah keluar dari Beijing seumur hidup mereka. Sejak sebelum berlepas kebimbangan tidak pernah putus. Saya masih ingat betapa risaunya saya sama ada penerbangan panjang akan menjejaskan kesihatan mereka atau sama ada mereka boleh menyesuaikan diri dengan budaya Asia Tenggara yang asing. Namun kebimbangan saya tersasar sama sekali. Kami tiba di KLIA pada pukul 1.00 pagi. Semasa berjalan melalui laluan dari pesawat ke kaunter imigresen, seorang datuk berumur 78 tahun tiba-tiba berhenti. Apabila dia memandang sekeliling, matanya terbeliak besar. Ini kerana seluruh lapangan terbang itu terang benderang dan bersinar. Walaupun sudah lewat malam, semua kemudahan beroperasi dengan sempurna. Di lapangan terbang Beijing, kebanyakan kedai tutup selepas pukul 11 semai malam dan kaki tangan hampir tidak kelihatan. Pembersihan hanya bermula pada keesokan paginya. Akan tetapi, KLIA berbeza. Di setiap sudut maklumat, kaki tangan sedang menunggu dengan senyuman dan staf pembersihan segera mengelap tempat yang dilalui penumpang. Lantainya berkilat seperti cermin. Detik yang paling mengejutkan adalah apabila kami melintasi tandas. Saya melihat staf pembersihan menunduk hormat dan meletakkan tangan di dada salam dengan sopan kepada penumpang yang lalu di pintu masuk tandas. Saya seakan tidak percaya dengan mata saya sendiri. Ia adalah pemandangan
yang tidak dapat dibayangkan di China. Seorang daripada kumpulan itu mendekati saya dan berbisik. Saya tak faham kenapa tukang cuci di lapangan terbang memberi salam dengan begitu sopan. Saya juga tidak mempunyai kata-kata untuk membalas. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, satu lagi kejutan besar berlaku. Walaupun kami adalah kumpulan pelancong asing yang tidak dijangka, kaki tangan lapangan terbang tetap tenang. Malah staf penterjemah yang fasih berbahasa Mandarin segera ditempatkan di situ. Beliau menerangkan segala situasi dengan perlahan dan sopan, mengambil kira faktor usia warga emas tersebut. Beliau mengambil berat secara terperinci dari panduan penginapan hingga jadual keesokan harinya dan berkali-kali bertanya jika ada sebarang kesulitan. Saya telah berkecimpung dalam industri pelancongan selama 20 tahun, tetapi ini kali pertama saya mengalami tahap perkhidmatan sebegini. Di hadapan sistem imigresen automatik AutoGate, suara kekaguman kedengaran sekali lagi. Jika ada warga emas yang keliru di hadapan mesin, pegawai bertugas segera menghampiri dan membantu dengan ramah. Skrin memaparkan pelbagai bahasa termasuk bahasa Mandarin. Seorang datuk yang merupakan bekas pegawai kerajaan berkata kepada saya, selepas menggunakan pemeriksaan automatik itu, sistem ini intuitif dan direka supaya orang asing pun boleh menggunakannya dengan mudah. Beliau terkejut kerana di Beijing, sistem sebegini mungkin masih dalam peringkat percubaan atau terhad, tetapi di Malaysia ia sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian sepenuhnya. Keadaan sama berlaku apabila kami bergerak ke tempat pengambilan bagasi. Lokasi bagasi dipaparkan secara masa nyata, real time di skrin gergasi. Di China, mencari bagasi sahaja boleh memakan masa 1 jam, tetapi di sini semuanya berjalan dengan tepat dan pantas. Tali sawat penyampai berputar dengan lancar tanpa bunyi dan sistem penjejakan digunakan untuk setiap satu bagasi. Jadi kemungkinan kehilangan bagasi nampaknya hampir tiada. Seorang datuk yang pernah bekerja dalam industri pembuatan kagum dengan kecekapan sistem ini. Semasa menunggu bas persiaran dari lapangan terbang ke Kuala Lumpur, riak wajah warga emas tersebut mula berubah dengan jelas. Ketegangan yang dirasai terhadap negara asing yang tidak dikenali telah hilang bertukar menjadi pandangan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Apabila bas tiba, itu juga satu kejutan. Bahagian dalamnya bersih dan tempat duduknya selesa. Pemandu bas apabila mengetahui kami adalah pelancong asing memberikan panduan dalam bahasa Inggeris yang mudah difahami dengan sangat ramah. Dia meminta kami memakai tali pinggang keledar sambil menjelaskan perjalanan ke Kuala Lumpur, mengambil masa kira-kira 1 jam. Apabila bas bergerak, pemandangan di luar tingkap terbentang luas. Walaupun tengah malam, jalan raya diterangi lampu yang terang dan kereta bergerak dengan teratur. Jalan malam di pinggir Beijing mungkin gelap dan berasa sedikit bahaya, tetapi di sini keadaannya berbeza sama sekali. Apabila memasuki Kuala Lumpur, perkara yang paling mengejutkan kumpulan itu adalah kedai serbaneka seperti 7-Eleven, KK Mart atau Family Mart. Walaupun tengah malam, lampu menyala terang dan orang ramai keluar masuk secara semula jadi. Di Beijing, kebanyakan kedai tutup selepas pukul 10 sandit malam. Pemandangan yang lebih mengejutkan adalah wanita muda yang pulang ke rumah bersendirian. Pada pukul 1 pagi, wanita berjalan sendirian di jalanan. Tidak kelihatan langsung rasa takut pada wajah mereka. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di China. Seorang nenek dalam kumpulan itu memandang ke luar tingkap dan berkata, negara di mana wanita boleh berjalan sendirian pada waktu malam adalah negara maju yang sebenar. Yang lain turut mengangguk setuju. Semakin menghampiri pusat bandar, bangunan pencakar langit mula kelihatan. Pemandangan malam dari atas jambatan yang merentasi sungai besar sangat cantik sehingga menyesakkan nafas. Ia kelihatan lebih megah dan moden daripada mana-mana bandar di Eropah. Kami tiba di hotel pada pukul 2.30 pagi. Apa yang mengejutkan adalah kawasan sekitar hotel masih rancak. Kedai makan 24 jam, kedai mamak kelihatan dan ada pelanggan di kedai serbaneka. Semasa daftar masuk, kami mengalami kejutan terakhir untuk malam itu. Kaki tangan kaunter hadapan memberikan bilik di tingkat yang sunyi dengan mengambil kira usia warga emas tersebut. Mereka menerangkan dengan telinci tentang waktu sarapan pagi keesokan harinya dan kemudahan di sekitarnya.
Di dalam lift menuju ke bilik seorang datuk berkata kepada saya, Malaysia ini benar-benar berbeza daripada apa yang saya fikirkan. Yang lain turut mengangguk. Walaupun baru perjalanan dari lapangan terbang ke hotel mereka, berkata rasanya seperti sudah mengalami dunia yang sama sekali berbeza dari China. Malam itu saya tidak dapat tidur. Saya teruja memikirkan kejadian yang akan kami alami bersama mereka dalam beberapa hari akan datang. Saya tidak dapat membayangkan kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh negara bernama Malaysia ini kepada kami. Keesokan harinya atau lebih tepat lagi beberapa jam kemudian, kira-kira pukul 6.30 pagi, saya terdengar bunyi bising di koridor. 7 orang warga emas yang tidak dapat tidur kerana jet lag atau perbezaan suasana telah bangun. Mereka memberitahu saya mereka lapar. Saya bingung. Saya fikir suka untuk mencari kedai makan yang buka pada waktu begini. Di Beijing amat suka mencari kedai yang beroperasi sebelum pukul 8.00 pagi. Apabila saya bertanya di kaunter hadapan hotel kaki tangan menjawab dengan senyuman. Katanya ada kedai nasi lemak dan gerai makan yang buka 24 jam atau seawal pagi di bangunan sebelah. Saya terkejut mendengar bahawa makanan boleh didapati walaupun pada awal pagi. Saya menuju ke kedai itu bersama 7 orang warga emas tersebut. Jalanan pada awal pagi sudah dipenuhi dengan orang ramai. Pekerja pejabat yang pergi kerja, warga kota yang berjoging dan orang yang keluar dari kedai serbaneka. Pagi di Beijing biasanya sunyi sepi tetapi Kuala Lumpur seolah-olah sudah memulakan harinya. Apabila membuka pintu kedai udara, hangat menyapa kami. Beberapa pelanggan sudah sedang makan. Kelihatan seorang lelaki pertengahan umur makan seorang diri sambil membaca surat khabar dan seorang wanita muda sedang membuka komputer riba membuat kerja. Datuk yang merupakan bekas pegawai bank membulatkan matanya apabila melihat menu. Harganya terlalu murah. Satu bungkus nasi lemak berharga sekitar RM2 hingga RM3 dan mi sup sekitar RM8. Jika ditukar kepada nilai mata wang China dan taraf hidup di sana, harganya sangat murah sehingga sukar dipercayai. Pemilik kedai yang mengambil pesanan tidak memandang pelik kepada kami warga asing. Dia menerangkan menu dalam bahasa Inggeris pasar yang mudah difahami dan mengesyorkan hidangan yang mudah dimakan oleh warga emas. Bagi mereka yang tidak tahan pedas, dia memberitahu rasa sambal boleh diasingkan atau dikurangkan. Kelajuan hidangan sampai juga luar biasa. Dalam masa 5 minit selepas pesanan, dibuat semua hidangan tersusun di atas meja. Nasi lemak roti, canai telur, separuh masak dan pelbagai kuih muih. Warga emas tersebut berasa separuh ingin tahu dan separuh risau melihat makanan Malaysia buat kali pertama. Yang paling meninggalkan kesan adalah nasi lemak. Seorang datuk mencubanya sedikit dengan ragu-ragu, kemudian wajahnya menjadi ceria. Rupanya ringkas tetapi rasanya mendalam. Bahan-bahannya kaya dan rasa lemak santannya tepat. Beliau menghabiskan nasi lemak itu dalam sekelip mata. Beliau berkata tidak mungkin dapat makan makanan sesedap ini dengan harga begini di Beijing. Yang lain juga mengangguk berkali-kali sambil menumpukan perhatian kepada makanan. Semasa membayar selepas makan, sekali lagi kami terkejut. Walaupun 7 orang makan sampai kenyang, jumlah keseluruhannya tidak sampai nilai lempi-lembinding. Pemilik kedai memulangkan baki shilling dengan tepat dan berkata, datanglah lagi. Dia bertanya sama ada makanan Malaysia sesuai dengan selera kami dan turut memberitahu menu cadangan lain. Layanan mesra sebegini sukar dialami di kedai makan biasa di Beijing di mana pelayan selalunya masam muka dan perkhidmatan lambat. Keluar dari kedai, warga emas itu terus memuji. Makanan sedap, harga murah dan perkhidmatan bagus. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di kedai serbaneka kerana ada yang ingin membeli snack. Masuk ke dalam kedai serbaneka, satu lagi kejutan menanti. Walaupun kecil bahagian dalamnya bersih seperti pasar raya besar dan barang disusun padat. Lebih mengejutkan adalah banyaknya perkara yang boleh dilakukan di kedai serbaneka. Bukan sekadar membeli barang, malah penghantaran bungkusan pembayaran bil utiliti dan urusan tambah nilai kad touch and go boleh dilakukan. Kedai runcit di China hanya menjual barangan runcit ringkas. Tetapi kedai serbaneka di Malaysia ibarat pasar raya mini yang serba lengkap. Warga emas masing-masing memilih snack yang mereka suka.
Mereka memandang snack dan minuman Malaysia dengan penuh minat. Terutamanya, minuman susu kotak berperisa buah-buahan menjadi kegemaran. Bentuk kotaknya berbeza daripada yang dilihat di China. Di kaunter bayaran suara kekaguman kedengaran lagi. Kelajuan pengiraan sangat pantas dan juruwang sangat ramah. Mereka tidak menunjukkan muka tidak suka melihat kami warga asing. Malah mereka menyapa dalam bahasa Inggeris dan mengalu-alukan kedatangan kami ke Malaysia. Keluar dari kedai serbaneka seorang datuk berkata, Malaysia adalah negara yang mudah 24 jam. Saya kagum kerana keperluan boleh diselesaikan pada bila-bila masa. Dalam perjalanan pulang ke hotel kebersihan bandar juga meninggalkan kesan. Jalanan bersih tanpa sampah. Kelihatan kelibat pekerja pembersihan yang membersihkan jalan seawal pagi. Seluruh bandar bergerak seperti satu organisma hidup. Di Beijing, kawasan pelancongan mungkin bersih, tetapi kawasan perumahan sering kotor, namun Kuala Lumpur berbeza. Apabila tiba di lobi hotel, warga emas yang lain juga sudah bangun. Melihat kami yang keluar lebih awal, mereka bertanya ke mana kami pergi. Apabila diceritakan tentang makan pagi, semua orang berasa cemburu. Mereka meminta supaya dibawa bersama lain kali. Pengalaman makan nasi lemak pada awal pagi itu menjadi detik yang menanamkan tanggapan pertama yang kuat tentang Malaysia kepada seluruh kumpulan. Sekitar pukul 9 pagi, kami memulakan tinjauan Kuala Lumpur secara rasmi. Destinasi pertama adalah sebuah taman besar, Taman KLCC atau Taman Tasik Perdana. Ia adalah tempat yang disyorkan oleh kaki tangan hotel. Katanya ia tempat terbaik untuk melihat kehidupan seharian warga kota. Bergerak menaiki MRT juga merupakan pengalaman baharu bagi warga emas ini. Kebanyakan mereka seumur hidup hanya menggunakan kereta persendirian dan pemandu. Apabila memasuki stesen MRT, kumpulan itu terkejut. Bahagian dalam stesen terlalu bersih. Lantainya digilap berkilat dan tiada satu pun kesan calar pada dinding. Ia berbeza sama sekali dengan suasana kereta api bawah tanah di Beijing yang mungkin kelihatan lama dan suram. Kami menaiki eskalator turun ke platform. Kemudahan bawah tanah atau bertingkat sangat lengkap. Sistem pengudaraan baik sehingga tidak terasa sesak. Apabila tiba di platform, mungkin kerana waktu puncak sudah berlalu tidak ramai orang. Namun kelakuan orang yang berada di situ sangat mengagumkan. Semua orang beratur dengan tertib menunggu. Mereka beratur dalam dua barisan mengikut tanda kedudukan menaiki tren yang dilukis di lantai. Melihat papan tanda elektronik, warga emas itu kagum. Ia memaparkan dengan tepat berapa minit lagi tren akan tiba. Tepat sehingga ke saat. Seorang datuk bekas jurutera kereta api melihat jam tangannya untuk mengesahkan. Tren benar-benar masuk tepat pada masa itu. Apabila MRT tiba, kelakuan orang ramai lebih mengagumkan. Apabila pintu terbuka, semua orang di tepi memberi laluan kepada orang yang keluar dahulu. Selepas semua orang keluar, barulah mereka masuk dengan tertib. Tiada tolak-menolak atau berebut. Ini adalah pemandangan yang jarang dilihat dalam pengangkutan awam di Beijing. Di dalam gerabak juga satu kejutan. Sangat bersih, tiada contengan pada kerusi dan lantainya bersih. Pemegang tangan juga berkilat. Penghawa dingin berfungsi dengan baik dan sejuk serta kurang bunyi bising memudahkan perbualan. Seorang datuk terkejut melihat keluar tingkap atau melihat orang menggunakan telefon. Adakah internet boleh digunakan dalam MRT? Di sesetengah tempat di China, mungkin isyarat terputus, tetapi di sini lancar. Warga emas mengeluarkan telefon pintar dan mula menghantar gambar secara langsung kepada keluarga di China. Setiap kali MRT melepasi stesen, pengumuman kedengaran. Ia diumumkan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris secara bergilir. Sistem yang mengambil kira orang asing. Selepas beberapa stesen, seorang wanita hamil masuk. Detik itu adalah yang paling mengejutkan. Seorang lelaki muda yang kelihatan dalam lingkungan 20-an hampir serta-merta bangun dan memberikan tempat duduk. Malah kelihatan mereka saling mempersilakan untuk duduk dahulu. Wanita hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk. Dua lagi anak muda memilih untuk berdiri semula. Melihat adegan ini, mata datuk berumur 78 tahun itu berkaca. Beliau berkata perkara ini pasti tidak akan berlaku di China. Malah mungkin berlaku pergaduhan merebut tempat duduk. Beliau dapat merasakan betapa mendalamnya sikap prihatin anak muda Malaysia.
Suasana di dalam gerabak juga istimewa. Orang yang berbual merendahkan suara dan kebanyakan mereka melihat telefon pintar atau membaca buku dengan senyap. Tiada perbualan telefon yang bising atau perbuatan makan minum. Di kereta api Beijing, sering kelihatan orang bercakap kuat di telefon atau makan, tetapi Kuala Lumpur berbeza. Adab di tempat awam sudah sebati secara semula jadi. Apabila tiba di stesen destinasi, seluruh kumpulan tidak dapat menahan rasa kagum. Mereka berkata ia bukan sekadar alat pengangkutan tetapi ruang yang menunjukkan kesedaran sivik. Hanya dengan pengalaman menaiki MRT, sekali mereka dapat mengetahui tahap masyarakat Malaysia. Apabila keluar ke permukaan, pemandangan sungai, River of Life dan bangunan di hadapan mata membuatkan seluruh kumpulan bersorak. Sungai yang luas, taman di kedua-dua tebing dan bangunan pencakar langit di kejauhan sangat mengagumkan. Masuk ke taman, pemandangan yang lebih mengejutkan terbentang. Ramai warga kota sedang bersenam. Orang berjoging, orang menunggang basikal dan pelbagai lagi. Walaupun pagi hari, bekerja pelik melihat begitu ramai orang bersenam. Lebih mengagumkan adalah peralatan senaman awam. Warga kota bersenam menggunakan peralatan yang dipasang di sepanjang laluan taman. Melihat papan tanda bahawa semuanya boleh digunakan secara percuma, warga emas itu terkejut. Di China, jika mahu bersenam perlu membayar wang untuk ke gimnasium, tetapi di sini percuma. Konsep terhadap kemudahan awam berbeza sama sekali. Seorang datuk menggunakan peralatan kesihatan itu. Seorang lelaki tempatan berumur 72 tahun berkata, dia bersenam di sini setiap pagi demi kesihatan. Salah seorang daripada kami memberanikan diri berbual menggunakan bahasa isyarat tangan. Walaupun bahasa Inggeris kurang difahami, kami boleh berkomunikasi dengan senyuman hangat dan sikap ramah. Kami dapat merasakan kebaikan rakyat Malaysia terhadap orang asing. Semasa berjalan di laluan basikal, kami menemui satu lagi budaya. Sistem basikal sewa seperti BIM atau perkhidmatan basikal awam. Ia boleh disewa dengan mudah menggunakan telefon pintar. Di China juga ada sistem serupa, tetapi di sini nampak sangat teratur. Kami duduk berehat sebentar di bangku taman. Memandang sekeliling, ramai juga yang datang bersama keluarga. Bapa menunggang basikal bersama anak ibu menolak kereta sorong bayi sambil bersiar-siar. Pemandangan harian yang damai. Yang paling meninggalkan kesan adalah orang yang membawa anjing bersiar-siar di kawasan yang dibenarkan. Semua memakai tali dan membawa beg untuk najis. Saya melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya. Dia memasukkannya ke dalam beg dan membawanya pulang secara semula jadi. Bekas penjawat awam itu kagum. Kesedaran sivik mereka sangat tinggi, katanya. Tong sampah yang dipasang di merata tempat di taman juga istimewa. Pengasingan sampah dilakukan secara sistematik. Plastik tin dan sampah am diasingkan dengan jelas dan warga kota mematuhinya dengan tepat. Tengah hari tiba. Di dekat taman ada kedai serbaneka dan kafe kecil. Warga emas membeli makanan bungkus di kedai serbaneka dan makan duduk di tepi tasik. Tiada seorang pun yang membuang sampah merata-rata. Semua mengumpul sampah dan membuangnya ke dalam tong sampah. Seorang nenek berkata, taman sebesar ini tapi tiada satu pun sampah. Taman di Beijing selalunya penuh dengan sampah apabila hujung minggu. Namun taman ini berbeza. Warga kota sendiri mengekalkan kebersihannya. Kaki tangan pengurusan taman hampir tidak kelihatan, tetapi taman itu bersih sempurna. Saya juga melihat seorang nenek berumur 70-an berjoging bersendirian. Ini tidak dapat dibayangkan di China. Seorang warga emas bersenam seorang diri di taman itu sendiri adalah satu kejutan. Ia bukti bahawa tempat itu selamat. Petang itu kami meninggalkan taman. Warga emas berkata mereka tidak dapat melupakan pemandangan di taman itu. Budaya yang selamat bersih dan saling menghormati adalah kesan terbesar yang mereka perolehi. Pada petang hari itu, kejadian tidak diduga berlaku. Seorang datuk berumur 74 tahun dalam kumpulan itu tiba-tiba mengadu dadanya sesak. Memandangkan beliau menghidap darah tinggi, saya menjadi panik. Saya segera meminta bantuan di kaunter hadapan hotel dan kaki tangan mengarahkan kami ke hospital pakar terdekat. Dalam teksi menuju ke hospital, kebimbangan menguasai diri. Saya risau sama ada orang asing boleh mendapat rawatan yang sewajarnya di hospital Malaysia.
Sebaik sahaja tiba di Jabatan Kecemasan Hospital Kebimbangan itu lenyap. Jururawat di kaunter pendaftaran memahami situasi dengan bahasa Inggeris yang fasih dan yang mengejutkan staf penterjemah bahasa Mandarin segera ditempatkan di Hospital Beijing untuk mendapatkan perkhidmatan penterjemah bahasa asing perlu ditempa sekurang-kurangnya sehari lebih awal, tetapi di sini ia diselesaikan serta-merta. Sistem untuk pesakit antarabangsa sangat lengkap. Proses pendaftaran juga satu kejutan. Masuk maklumat, pesakit semakan insurans dan penyerahan kepada doktor selesai dalam masa hanya 10 minit. Di Beijing, semakan dokumen insurans sahaja boleh memakan masa 1 jam. Semasa menunggu di ruang menunggu, saya memandang sekeliling. Walaupun ia jabatan kecemasan, kemudahannya selesa seperti lobi hotel. Kerusi bersih, pencahayaan terang dan suasana tenang meredakan kebimbangan pesakit. Ia berbeza sama sekali dengan suasana kecemasan di Beijing yang sesak dan bising. Sistem penapisan udara dan suhu yang sesuai membuatkan pesakit menunggu dengan selesa. Tidak sampai 30 minit, giliran rawatan tiba. Ini berkat sistem yang sistematik yang mengutamakan pesakit kecemasan. Di Beijing, menunggu beberapa jam adalah perkara biasa, tetapi Malaysia sangat berbeza. Masuk ke bilik rawatan doktor yang bertugas menyambut dengan hangat, mengejutkan doktor itu boleh bertutur sedikit bahasa Mandarin atau dialek yang boleh difahami. Ketegangan pesakit serta-merta reda. Doktor menyemak sejarah perubatan pesakit dengan teliti. Beliau juga memeriksa interaksi dengan ubat yang sedang diambil di China. Pengetahuan perubatan dan pengalaman bertaraf antarabangsa terserlah. Pemeriksaan bermula. Elektrokardiogram, ECG dan X-ray dada dilakukan secara berturutan. Semua pemeriksaan selesai dalam masa 1 jam. Di Beijing, ambil X-ray sekali pun boleh memakan masa beberapa hari, tetapi di sini, setiap bilik pemeriksaan dilengkapi peralatan terkini. Juruteknik juga sangat profesional dan ramah. Mereka menerangkan proses pemeriksaan dengan teliti demi keselesaan pesakit warga emas. Keputusan pemeriksaan dimasukkan ke dalam sistem secara masa nyata. Doktor segera menyemak keputusan di tablet. Diagnosis dibuat dengan pantas. Kecekapan sistem perubatan digital sangat mengejutkan. Nasib baik tiada masalah besar. Ia disahkan sebagai simptom sementara akibat kepenatan perjalanan dan jet lag. Semasa menulis preskripsi, doktor menjelaskan bahawa beliau memilih ubat yang boleh diteruskan pengambilannya setelah pulang ke China. Perhatian teliti sebegini jarang ditemui walaupun di Hospital Beijing. Ia adalah pendekatan yang mengambil kira situasi pesakit secara menyeluruh. Semasa mengambil ubat di farmasi, ahli farmasi menerangkan cara pengambilan ubat dalam bahasa Inggeris dan Mandarin dengan terperinci. Dalam proses pembayaran kami mengalami kejutan terakhir, rawatan kecemasan pelbagai pemeriksaan dan ubat preskripsi semuanya berjumlah kira-kira RM1,000 lebih bersamaan kira-kira 100 yuan. Memandangkan ia adalah rawatan swasta bayar sendiri, harganya sangat munasabah. Ini adalah saat kami mengesahkan bahawa akses kepada perubatan di Malaysia jauh lebih baik daripada China. Semasa keluar dari hospital, warga emas yang ikut serta berkata, dari pendaftaran hingga keluar hanya ambil masa 2 jam kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Beijing. Lebih mengejutkan adalah kepakaran dan keramahan staf perubatan. Pesakit sendiri berkali-kali mengucapkan terima kasih. Beliau berkata, beliau berasa bersyukur kepada staf perubatan Malaysia yang menjaga dirinya yang merupakan orang asing dengan begitu teliti. Imej matanya yang berkaca masih segar dalam ingatan saya. Beberapa hari kemudian kami menuju ke Pasar Seni Central Market dan kawasan Bukit Bintang. Warga emas ingin membeli belah dan saya juga ingin menunjukkan budaya komersial Malaysia. Turun di stesen MRT Pasar Seni dan keluar ke jalan, suasana meriah dapat dirasai. Kerana hujung minggu, ia lebih sesak. Kedai cenderamata batik dan kraf tangan berbaris. Mata warga emas bersinar. Warga emas wanita menuju ke kedai kosmetik atau produk kesihatan herba dahulu. Mereka tahu reputasi produk herba dan kesihatan Malaysia yang baik seperti tongkat ali atau produk sarang burung. Masuk ke kedai, jurujual memberi salam. Alu-aluan dalam bahasa Inggeris. Banyak produk sampel disediakan. Warga emas mencuba produk dengan penuh minat. Jurujual menerangkan dengan drama mengesyorkan produk yang sesuai
dengan jenis kulit dan ajar cara penggunaannya. Terdapat juga keprihatinan mencari produk yang sesuai untuk kulit warga emas. Seorang nenek membeli banyak produk, bukan hanya untuk dirinya, malah untuk anak perempuan dan kawan-kawannya. Beliau berpuas hati kerana harganya murah dan kualitinya bagus. Katanya produk serupa di China harganya 2 kali ganda. Di jalanan sekitar kami membeli makanan ringan. Warga emas yang pertama kali makan kuih bahulu atau apam balik berasa kagum. Kuih yang manis dan panas itu nampaknya sesuai dengan selera mereka. Mereka juga hairan melihat cendol dan satai. Mereka menikmati budaya jalan-jalan cari makan yang unik di Malaysia. Berjalan di lorong, kami masuk ke sebuah kedai cenderamata. Produk tradisional Malaysia diolah secara moden. Kain batik dengan corak tradisional kemeja T dengan tulisan Jawi atau motif Malaysia, semuanya ada. Warga emas memilih hadiah untuk dibawa pulang. Pemilik kedai memberikan diskaun istimewa kepada pelancong asing. Terima kasih kerana melawat Malaysia, katanya. Kebaikan ini menyentuh hati warga emas tersebut. Tiba waktu makan tengah hari, kami masuk ke sebuah restoran. Warga emas ingin makan makanan laut atau hidangan tempatan yang istimewa. Masuk ke kedai, ia penuh dengan pelanggan asing dan tempatan. Menu mempunyai gambar dan keterangan bahasa Inggeris mudah untuk memesan. Apabila hidangan makanan laut atau nasi kandar yang berwarna-warni, sampai warga emas kagum. Warnanya sungguh cantik. Pelayan mengajar cara makan. Warga emas meniru dan berseronok. Rasanya juga hebat. Selepas makan, kami melawat bangunan bersejarah seperti bangunan Sultan Abdul Samad atau Masjid Jamek. Melihat bangunan bersejarah, kami dapat merasai sejarah Malaysia. Warga emas menikmati bangunan itu dengan senyap. Suasana damai itu sangat menyenangkan. Kami duduk berehat di tangga dataran. Kami berbul tentang pengalaman beberapa hari ini. Semua berkata masa di Malaysia sangat berharga, pengalaman yang jauh lebih baik daripada jangkaan. Seorang datuk berkata, aku langsung tak tahu tentang Malaysia sebelum ini tapi sekarang ia jadi negara kegemaran aku. Yang lain mengangguk. Pasti nak datang lagi. Nak tinggal lebih lama, kata mereka. Pagi hari terakhir tiba. Warga emas bangun awal untuk mengemas barang. Kami perlu ke lapangan terbang pada sebelah petang. Semasa sarapan, semua senyap. Rasa sedih jelas kelihatan. Sebelum keluar hotel, kami bergambar kenangan di lobi. Kaki tangan hotel tolong ambilkan gambar. Kami bertukar salam perpisahan dengan staf yang sudah menjadi akrab sepanjang seminggu menginap. Suasana di dalam bas menuju ke lapangan terbang berbeza sama sekali dengan waktu mula-mula datang. Daripada rasa berdebar kini, penuh dengan rasa berat hati. Warga emas cuba memahat pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap ke dalam ingatan mereka. Seorang nenek berkata perlahan, dalam masa setahun, aku pasti akan datang lagi. Yang lain bersetuju. Lain kali nak tinggal lebih lama. Tiba di KLIA, tempat yang sama kami jejaki seminggu lalu. Tetapi hati warga emas telah berubah sepenuhnya. Rasa ingin tahu dan jangkaan telah diganti dengan rasa rindu dan sayang. Kami membeli belah terakhir di kedai bebas cukai, membeli hadiah untuk kawan dan keluarga di China, dari snack Malaysia seperti coklat barrels kopi putih hingga produk batik. Selama 2 jam kami berjalan di kedai bebas cukai. Seorang datuk memborong mi segera buatan Malaysia seperti Maggi atau Memi dalam kotak. Katanya nak nikmati rasa Malaysia di China. Yang lain juga sama. Masing-masing membeli makanan Malaysia kegemaran mereka. Apabila waktu menaiki pesawat, semakin hampir langkah warga emas menjadi berat. Dalam perjalanan ke pintu pelepasan, seorang nenek mengesat air mata. Malaysia terlalu bagus tak sanggup nak tinggalkan, katanya. Di hadapan pintu pelepasan kami, ambil gambar terakhir. Kesemua 18 orang menjerit, terima kasih dalam inkukui dalam bahasa Malaysia. Itu satu-satunya perkataan bahasa Malaysia yang mereka hafal dalam seminggu. Kaki tangan lapangan terbang turut melambai tangan bersama. Semasa masuk ke dalam pesawat warga emas, asyik menoleh ke belakang. Perpisahan dengan Malaysia nampaknya sangat berat. Duduk di kerusi pun, mereka memandang luar tingkap tanpa kata. Apabila pesawat berlepas, seorang datuk berkata, seminggu di Malaysia adalah masa paling berharga dalam hidup aku. Hidup 75 tahun, baru kali ini rasa terharu begini. Warga emas lain mengangguk. Mereka berkata mereka telah melihat
dan merasai sendiri betapa hebatnya negara bernama Malaysia. Kecekapan sistem kesedaran sivik dan kebaikan orang ramai adalah sempurna. Sepanjang penerbangan panjang pulang ke Beijing, warga emas itu saling bercerita tentang kenangan di Malaysia. Masing-masing menceritakan detik paling berkesan. Ada yang cerita pasal kedai serbaneka 24 jam, ada yang cerita pengalaman naik MRT. Datuk yang dirawat di hospital terus memuji sistem perubatan Malaysia. Nenek-nenek yang membeli belah di pasar seni kata, nak pergi lagi. Ada yang tak dapat lupakan keindahan taman. Bagi saya juga perjalanan kali ini istimewa. Sepanjang 20 tahun bekerja sebagai pemandu pelancong ke banyak negara ini, kali pertama, pelanggan berpuas hati sebegini rupa. Saya sekali lagi merasakan Malaysia adalah negara yang benar-benar hebat. Kami tiba di Beijing pada pagi keesokan harinya. Keluarga mereka datang menyambut. Warga emas dengan suara teruja mula bercerita tentang Malaysia. Riak wajah keluarga bertukar menjadi terkejut. Beberapa hari kemudian, satu kejadian besar berlaku. Salah seorang daripada kumpulan itu mula memuat naik gambar dan video perjalanan Malaysia ke media sosial. Pemandangan KLIA yang bersih, ketertiban MRT, pemandangan taman pelbagai kandungan dimuat naik. Reaksinya meletup. Kawan-kawan di China terkejut. Mereka kata tak tahu Malaysia negara semaju ini, beratus-ratus komen masuk. Kebanyakannya reaksi ingin pergi juga. Terutamanya video makan nasi lemak pada pukul 2 pagi menjadi popular. Pemandangan wanita makan dengan tenang seorang diri menjadi bualan. Kerana di China sukar membayangkan perkara itu. Ia bukti yang menunjukkan masyarakat Malaysia yang selamat. Selepas itu pertanyaan mula membanjiri syarikat pelancongan tempat saya bekerja. Orang ramai mahu pergi melancong ke Malaysia. Kebanyakannya kenalan atau keluarga warga emas tersebut. Mereka berminat selepas mendengar cerita secara langsung. Tempahan masuk melebihi 3 kali ganda daripada biasa. Pakej pelancongan Malaysia habis dijual serta-merta. Bukan sahaja syarikat kami, syarikat pelancongan lain di Beijing juga mengalami situasi serupa. Minat terhadap Malaysia meningkat secara mendadak. Warga emas yang telah ke Malaysia itu dikatakan bercerita tentang Malaysia setiap kali ada perjumpaan. Setiap kali jumpa kenalan, mereka jelaskan kehebatan Malaysia. Sistem lapangan terbang, pengangkutan, perkhidmatan perubatan hingga kesedaran sivik, semua aspek banyak yang boleh dipelajari. Saya juga menerima hubungi daripada rakyat Cina yang menetap di Malaysia. Katanya kebelakangan ini terlalu banyak panggilan pertanyaan tentang Malaysia sampai pening kepala. Pertanyaan jadual perjalanan, cadangan penginapan, maklumat hospital, pelbagai soalan membanjiri. Beberapa bulan berlalu, minat terhadap Malaysia masih berterusan. Beberapa orang daripada kumpulan itu sebenarnya telah melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini mereka datang bersama keluarga. Mereka kata nak tunjuk Malaysia kepada cucu-cucu. Datuk yang dirawat di hospital itu dikatakan melawat Malaysia secara berkala untuk menjalani pemeriksaan kesihatan berkala di hospital Malaysia. Katanya, sebab beliau percayakan staf perubatan Malaysia. Nenek-nenek yang membeli belah di pasar seni kini memesan produk Malaysia secara dalam talian. Mereka terus membeli kosmetik dan makanan Malaysia. Mereka juga mengesyorkan kepada kawan-kawan, saya juga mengambil peluang ini untuk membangunkan produk pelancongan khusus Malaysia, bukan sekadar pelancongan biasa, tetapi program untuk merasai kehidupan seharian penduduk tempatan. Ramai yang menunjukkan minat. Malaysia bukan lagi negara asing bagi orang China Beijing. Ia menjadi negara yang ingin dipelajari, negara yang ingin dikunjungi. Terutamanya bagi generasi warga emas Malaysia, telah menjadi tempat istimewa yang memberi kejutan dan kegembiraan. Perjalanan hari itu memberi kesan besar kepada hidup saya juga. Saya dapat mengenali negara Malaysia dengan sebenar-benarnya dan dapat memperkenalkan wajah sebenar Malaysia kepada ramai orang. Ia pengalaman paling bermakna dalam 20 tahun kerjaya pelancongan saya. Saya masih berhubung dengan warga emas yang bersama masa itu. Semua kata cinta mereka pada Malaysia tidak berubah. Mereka kata suatu hari nanti nak pergi Malaysia lagi dan alami lebih banyak perkara. Saya belajar bahawa satu perjalanan kecil boleh mencipta perubahan yang begitu besar. Kekuatan yang dimiliki Malaysia bukan sekadar pembangunan ekonomi semata-mata. Kecekapan sistem kesedaran sivik dan yang paling penting adalah hati budi manusia yang hangat.
Saya ingin memperkenalkan Malaysia kepada lebih ramai orang China pada masa hadapan. Saya ingin sampaikan betapa indahnya wajah Malaysia yang dilihat dan dirasai sendiri. Saya ingin menjadi jambatan kecil antara Malaysia dan China. Cerita hari ini sampai di sini sahaja. Bagaimana kisah Malaysia yang dilihat oleh warga emas Beijing? Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak utama cerita ini. Ini adalah kisah yang dibawakan dari Stesen Emosi. Jika anda suka cerita ini, sila tekan butang like dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.